tengok ni nama di belakang terbalik ni kan. Sebenarnya dia tu genius. Hampa tak tahu dia punya genius. Hari ni, tahun ni memang tahun terbalik. Tahun ni kita banyak tidur, kita banyak duduk rumah. Mereka tak bagi kita pergi kerja. Kena terfikir ke ada masa mana orang tak bagi kita pergi kerja. Inilah dia tahun terbalik. Jadi sempena tahun terbalik tu dia punya genius dia dah letak nama dia terbalik ni. Jadi nama stadium. Punya bagus genius dia. Tak ada lagi stadium dalam Malaysia ni yang viral sampai pergi merata dunia orang kata. Ini dia nama paling genius sekali. Menggunakan bahasa-bahasa Latin, Arab dan juga Telugu. Tak Telugu tak, saya make fun je lah. So anyway, selamat kembali ke Endgear. Hujung tahun ni ialah masa untuk anugerah. Jadi saya pun tergerak jugalah nak bagi anugerah. Tapi disebabkan kita berada di stadium terbalik, kita punya anugerah pun terbalik. Orang semua buat anugerah kereta paling best, kita buat kereta paling orang tak mau beli tahun ni. Kereta paling sejuk. Hampa nak tahu kereta apa yang paling sejuk kat Malaysia ni? Setengah tu tak sejuk tapi kami tak berkenan. Kita mulakan, hari tahun ni kita tak bagi ikut jenis kereta, kita bagi ikut harga. Kita mulakan dengan kereta yang berharga bawah pada RM50,000. Kereta yang bawah RM50,000 yang sedap bawa, rupa pun okey tapi orang tak mau beli. Cuba tukar kereta apa? Pandai. Proton Iris. Jadi Proton Iris ni memang satu misteri Nusantara. Kereta tu sebenarnya okey, bawa pun sedap. Rupa tu mungkin ada suka, mungkin tak suka. Nak kata selesa, memang selesa. Kursi besar, suspension bagus, tapi orang tak mau beli. Pasal apa? Saya tak tahulah sebab utama ada pasal apa, tapi mungkin jenama Iris tu dah rosak akibat masa mula-mula keluar terlalu banyak isu dan terlalu banyak masalah. Jenama tu mungkin tak boleh diperbaiki, jadi sampai lah ni dia punya sejuk tu memang sejuk lah, kereta tu tak laku. Tapi bagusnya bila sejuk kan, second hand murah lah kot. Tapi maintenance jangan tanya saya, okey? Boleh? Alright. Tahniah kepada Iris kerana memenangi anugerah ni selama 2 tahun berturut-turut. Tahun depan kalau menang lagi boleh bawa balik piala. Lepas pada tu kita naik sikit satu kategori, iaitu harga antara RM50 hingga ke RM100,000. Dalam kategori ni kita rasa ada 2 kenderaan yang memang boleh menang lah. Yang pertama sekali ialah Volkswagen Vento. Dia Volkswagen Vento ni masalah utama dia ialah dia ni kereta Jerman. Kereta Jerman ni sekarang menghadapi satu masalah yang besar di Malaysia ni. Tak tahu apa dia. Dia punya harga tu dah sampai tak boleh nak kira dah. Pasal apa? Mungkin lah dalam kategori Vento tu mungkin orang kata dia punya build quality cantik ke apa kan. Tapi masalahnya harga RM90,000 tu kalau nak banding dengan kereta-kereta Jepun macam Vios, City, Sentra memang payah. Pasal kereta-kereta baru ni semua datang dengan pelbagai teknologi yang canggih-canggih. Honda City dengan Toyota, dengan Nissan Almera dengan enjin baru, body baru, teknologi keselamatan yang canggih. Dia apa pun tak ada. Ini menjadi masalah. Dan kereta yang kedua, kereta ni memang satu misteri lagi ni. Pasal apa? Kalau hang peminat sangat kereta ni, hampa boleh free jimat RM30,000. Kereta ni nama dia ialah Toyota Rush. Kalau hampa minat Toyota Rush, jimat RM30,000, pergi beli Pro 2 Arus, dapat kereta yang sama, spek lebih kurang, ada beza sikit lah spek dia tu, benda-benda yang tak fatal lah orang kata kan. Ada blind spot monitor ke apa macam tu lah. Tapi beza harga tu banyak sangat. Jadi yang jadi satu misteri kenapa Toyota mula-mula bawa masuk pun kita dah heran lah, garuk kepala. Dah lepas berapa tahun pun garuk kepala lagi lah. Pasal apa kereta ni boleh hidup lagi. Kita pun tak faham kenapa dia masih lagi tersenarai sebagai produk yang dijual oleh Toyota. Itu antara RM50 hingga ke RM100,000. Betul tak saya punya pilihan? Hampa sanggup orang nak beli 2 kereta ni? Tak mau kan? Itulah. Tahniah kita ucapkan kepada pemenang-pemenang kita. Dan kalau anda berasa pelik dengan senarai kita yang terbalik ni, jangan heran, kita pernah buat dah sebelum ni. Ini adalah edisi kedua. Hampa nak tengok edisi pertama, boleh klik kat sini, ada dia punya link. Tengok kita punya senarai pertama kita iaitu tahun lepas. Ini kita tengok pula kereta yang pada harga RM100 hingga RM150,000. Jadi di Malaysia ni, kategori harga yang paling kompetitif lah saya tengok ialah bawah RM50,000, sangat kompetitif. Pasal di situ memang banyak juga model dan harga pun rapat-rapat. RM50 hingga RM100 tu banyak juga, tapi dia tak begitu macam fight dekat RM100 sampai RM150,000 ni. Pasal kat situ dia ada overlap macam-macam lah. Ada jenis SUV, segmen C, segmen B, macam-macam campur aduk kat situ. Jadi dalam segmen ni memang cukup penting lah kalau kereta tu nak jadi top, dia kena ada satu package yang komplit. Jadi kereta yang kita nak bagi ni, harga masalah dia ialah kereta ni cantik, tetapi kecantikan dia tu membawa kepada keruntuhan akhlak. Bukan keruntuhan akhlak, dia menjadi dalam kabin dia sempit. Kereta ni ialah Toyota CHR. Jadi saya sebenarnya suka dengan reka bentuk dia. Bila kita tengok reka bentuk kabin pun menariklah, ada benda-benda yang menjadikan dia unik. Tetapi disebabkan ruang belakang kereta tu sangat sempit. Kereta ni dia mempunyai
peminat yang terhad. Jadi bila Toyota mula-mula bawa masuk, kereta semua dijual. Dan yang bawa masuk pun volume kecil lah. Tapi saya rasa kereta ni kalau diturunkan harga dia untuk orang lebih muda mampu beli, pasal orang muda dia mungkin anak kecil lagi. Pada harga 140 lebih dekat 150,000 yang boleh beli yang dah ada umur sikit ataupun kerja dah stabil sikit lah. Dan dia orang ni selalunya anak dah mula 2 orang kan, 2-3 orang. Jadi kereta ni tak sesuai. Kalau kereta tu murah sikit, harga dia antara 80 hingga 100, saya rasa kereta ni memang ramai orang muda akan beli. Dia akan lebih make sense ke harga tu. Tapi realitinya ialah kereta ni ialah sebuah kereta yang diimport penuhnya daripada Jepun. Jadi harga dia tak boleh nak kompetitif di Malaysia. Kereta-kereta yang kena import sepenuhnya ni memang akan masuk dalam kategori ni banyak. Disebabkan cara struktur harga di Malaysia ni dia memang dia tak berpihak kepada kereta-kereta yang diimport sepenuhnya. Jadi saya harap Toyota lepas ni akan cubalah fikir nak bawa masuk lebih banyak lagi kereta-kereta yang unik ni secara CKD dan bukan secara CBU. Itu saya punya permintaan lah. Tahniah kepada Toyota CHR. Anda setuju tak saya punya analisis bahawa kereta tu dia cantik tapi dia punya keupayaan atau kebolehan dia kurang sikit? Untuk pemenang kategori 150 sampai 200,000 kita bagi terbalik pula. Kalau tadi kereta cantik menang, kali ini kita bagi kereta yang hodoh pula menang, iaitu Subaru Forester. Jadi Subaru Forester ni memang terbalik daripada Toyota CHR. Pasal apa saya kata begitu? Bila tengok kat Subaru Forester ni memang tak ada teringin langsung. Kecuali kalau hampa memang peminat Subaru. Peminat Subaru ni dia memang suka bila Subaru tu rupa dia pelik. Mereka memang suka. Itu mereka punya cacat mereka lah, baik mereka tak apa. Tapi Subaru Forester ni dia keupayaan dia memang bagus. Macam-macam ada spesifikasi dia, tapi tengok tu tak ada berminat langsung, tak berkenan dan mungkin tak nampak pun, tak perasan. Kadang-kadang kita dah lalu sebelah pun kita tak perasan kereta tu. Ini masalah Subaru dan saya rasa inilah pemenang untuk kategori 150 sehingga ke 200,000. Kalau dah nak beli kereta mahal yang betara tu, kenalah bagi dia semenggah sikit kan, bagi lalu nampak cantik lah sikit. Dan yang ni langsung tak ada ciri-ciri yang membuat kita terasa tertarik kepada dia. Itu dia Subaru Forester pemenang kita. Okey, sekarang kita naik pada kategori mewah pula. Harga kereta 200,000 ke atas. Dalam sini saya tak boleh bagi satu kereta pasal terlalu banyak pemenang. Kategori untuk 200,000 ke atas ni yang paling tak masuk akal kena beli ialah kereta-kereta Jerman. Kenapa? Pasal kereta-kereta Jerman ni depa semua perasan depa mewah, tengah tu lebih mewah daripada yang lain lah. Jadi harga-harga depa pun harga mewah-mewah. Masalahnya bila dulu katalah bersama mak bapak kita, memang kereta Jerman tu harga mahal. Tapi bila kita tengok dia punya spek, kita rasa ada berbaloi lah kat situ kan. Lah ni mereka kata, oh mungkin beli pasal dia punya kualiti. Mungkinlah kita nak kata kulit dia elok sikit ke, ni lebih sikit pada tu ke. Tapi masalahnya kereta-kereta Jerman ni, bila hang beli kereta harga 200,000 ke atas, masuk-masuk hidup kunci baru perasan. Adaptive cruise control tak ada, lane keeping assist tak ada, auto emergency braking tak ada. Ni apa cerita ni hampa ni? Benda-benda basic tau benda tu semua. Sekurang-kurangnya kena ada auto emergency braking. Setidak-tidaknya kena ada lane keeping assist. Paling bagus kena ada sekali adaptive cruise control. Hampa fikir tengok. Pergi beli Pro 2 pun dapat dah auto emergency braking. Baru berapa ribu, 50,000 dah dapat dah. Ini 200,000 pun tak dapat lagi. Hampir beli Proton X50, semua benda dia bagi baru 105,000. Hang punya kereta 200,500, apa pun tak ada lagi. Jadi macam mana ni? Masalahnya saya rasa mungkin syarikat-syarikat Jerman tak ambil berat sangat tentang keselamatan ni. Sebab tu mungkin pricing komponen tu tinggi untuk barang-barang keselamatan. Saya rasa mereka patut fikir benda ni untuk bagi kereta ada base. Dia punya paling asas ni kena ada ciri-ciri penting ni. Pasal banyak negara sekarang dah menjadikan mandatory sistem ESC untuk SUV dan MPV. Pasal itu ciri keselamatan yang sangat penting. Jadi saya rasa dah sampai masa kita kena fikirkan, kena minta mereka mau ada auto emergency braking, lane keeping assist dan adaptive cruise control. Adaptive cruise control tu boleh minta maaf lagi lah, tapi auto emergency braking ni saya rasa satu sistem yang berpatutan harga dia. Pasal Pro 2 boleh bagi kan, tak ada alasan lah. Hampir semua tak ada alasan dah tak mau bagi ciri ni. Hampa kata mahal, takkanlah mahal, kereta tu harga berapa dik dah, dia boleh ada. Hampa pasal apa tak ada kan. Kat situlah saya rasa di mana sekarang ni atas 200,000 brand-brand Jerman ni kita kena pergi habak mereka. Hampa buat mengarut, hampa kena buat mai ciri-ciri keselamatan macam ni. Kalau tidak kita tak mau beli. Tapi hampa beli juga. Hampa semua kemaruk kat Mercedes, BMW kan, nampak macam mana. Okey, kita dah sampai penghujung tapi tiba-tiba Syasha bagi saya satu benda nak kena masuk selit juga ni kat penghujung ni. Dia kata ni anugerah khas dia. Kalau kita tengok Oscars tu dia Lifetime Achievement Award lah kan, special lah. Ni sedih saya tengok dia bagi kat dia, sedih. Saya tak setuju mula-mula nak sebut nama ni, tapi bila dia cakap tu saya setuju jugalah. Saya sedih pasal ini sebenarnya saya peminat jenama ni. Tiap-tiap kali kereta dia keluar saya akan cuba
minta untuk buat pandu uji. Dan sampai setakat ni kita memang tak pernah rasa kecewa dari segi dia punya pemanduan, dari segi seronoknya, dari segi selesanya tak ada kurang. Tapi kereta ni masalah dia kan. Orang kata maintenance susah ke apa semua. Maintenance tu saya kata kalau hampa jaga kereta tak ada masalah. Saya ada kawan dia memang specialist kereta French car. Jadi dia kata kalau hang tengok kereta-kereta yang duk kata komplain masalah ni, kita tengok kereta tu pun kita tahu orang yang bawa kereta tu mungkin dia tak begitu tepat penjagaan dah masa hantar servis semua, mungkin lambat. Jadi benar-benar semua ni menjadi masalah. Dan jenama yang saya cakapkan ni ialah jenama daripada Perancis lah. Jenama yang saya sangat suka iaitu Peugeot. Jadi Peugeot ni masalahnya brand-brand yang tidak mempunyai jumlah jualan besar ni, dia antara masalah dia ialah apabila dia masuk ke pasaran Malaysia, pengedar satu ni akan cuba sebadaya upaya nak jual, mungkin boleh bertahan beberapa tahun, lepas tu tak boleh nak bertahan lah pasal untung tu tak banyak, mungkin pasal jualan tak banyak. Ni Peugeot, Citroen, Renault, Alfa Romeo pun dah tak ada dah, Fiat ni semua jenama-jenama yang tak ada kan. Jadi sekarang ni yang menjadi masalah ialah Peugeot sebab Nazar dah lepas dah. Peugeot ni dah bagi kepada Berjaya. Bukan saya kata Berjaya tu tak bagus ke apa, tapi bila berubah transition ni dalam masa pertukaran ni, hampa sebelum pergi beli, pergi check dulu, check pastikan warranty dia ambil balik, dia jaga ke tidak. Yang dah beli kereta tu tak tahulah nasib hampa lah, warranty tu jalan tak jalan lagi kan. Tapi yang bagusnya Peugeot tu dia ada pejabat di sini lah, Peugeot PSA Global ada pejabat di Kuala Lumpur, so mungkin boleh pergi jumpa mereka kalau ada masalah. Tapi buat masa ni mungkin dalam 5-6 bulan ni jenama tu saya tak boleh recommend lah sebab tergantung. Dan jenama-jenama lain seperti Citroen juga tergantung dah ni pasal kumpulan Nazar nampaknya macam dah tak mau dah lah jual lagi Peugeot, Citroen dan juga Kia. Atau Kia tu tak nampak lagi, tapi nampak macam dia orang tengah nak perkecilkan syarikat mereka. Jadi jenama-jenama kita tak pasti ke mana dia akan pergi. Kita berharap sangat Kia tu kekal lah dengan Nazar dan Nazar dapat pertingkatkan. Tapi sebenar seikhlas-ikhlasnya kita tak tahu kedudukan sebenar macam mana. Jadi jenama-jenama ni mungkin dalam transition yang kita rasa kena fikir dululah. Kalau betul-betul nak ambil, memang betul-betul minat dan harga cantik, boleh pergi ambil dan make sure ada mekanik yang pandai jaga, ataupun make sure service center ataupun tempat jualan kita beli tu dia ada service center yang bagus yang kita boleh menghadap dia balik kalau ada apa-apa masalah kan. Sebenarnya lah ceritanya kenapa kita buat senarai ni, bukan kita nak kutuk siapa-siapa, tapi memang ada kenderaan yang lemah mungkin dalam pasaran ataupun dalam segmen dia. Inilah kita sebut ni saja nak bagi ingat kat manufacturer, inilah kelemahan-kelemahan hampa, dan kalau hampa boleh perkukuh atau perbetulkan benda ni adalah lebih baik untuk kita semua, untuk anda dan juga untuk saya. Jadi kita pun nak habis dah tahun 2020. Adakah anda berasa anda maju? Kita tahun 2020 kita masuk Malaysia, negara maju. Tak tahulah betul ke tak betul, mungkin anda berasa maju, bagus, alhamdulillah. Jadi tahun 2020 ni kita semua dah ingat dapat dah kereta terbang, tapi kereta terbang pun tak ada, kereta elektrik pun tak ada. Dan dalam cerita kereta elektrik ni, tak pentinglah kereta elektrik kereta apa, yang pentingnya Apple dah janji nak bawa keluar kereta tahun 2024. Hampa simpan-simpanlah duit, kumpul-kumpul lah, nanti dia keluar iPhone, apa dia panggil, iCar, Apple iCar tahun 2024. Hampa tak ada duit, hampa tak tahulah nganga tengok. Jadi sebenarnya tahun ni kita macam struggle sikit tau nak buat senarai ni, bukan pasal apa. Lebih kurang 6 bulan kot daripada tahun ni kita tak dapat kereta untuk pandu uji sebab kawalan pergerakan. Jadi susah sikit kita nak bagi senarai, dan banyak syarikat kereta pun terpaksa bantutkan perancangan untuk lancarkan untuk pandu uji, semua terbantut. Jadi kita tak dapat nak enjoy banyak kereta tahun ni. Sorry lah kalau senarai ni macam tak berapa menyeluruh sangat no. Okey, sebagai penutup saya nak mengucapkan selamat tahun baru kepada semua penonton-penonton N-Gear dan peminat-peminat N-Gear. Kita sikit lagi ni nak dapat silver play button, jadi boleh kita tolong ajak kawan-kawan tolong subscribe bagi sampai 100,000 dan kita dapat silver play button lah. Tunggu lama dah benda ni. Jadi nasihat terakhir lah, Sasha kata kena bagi nasihat lah terakhir. Dan musim-musim cuti ni jangan memandu masa penat, jangan memandu kalau dalam minum, kalau dah rasa kepala tak betul, jangan memandu. Ini semua bawa mengundang masalah. Tahu, jaga-jaga. Nak enjoy boleh, nak seronok boleh, tapi jangan sampai menyusahkan orang lain dan juga diri sendiri dan juga keluarga kita. Okey, cukup sampai situ saja. Dah merapu panjang sangat. Kalau dah tengok sampai habis ni mesti hangpa suka kan? Dah suka tekan pilih butang like tu, pilih kongsi kat kawan-kawan, depa pun boleh tengok, menjadi amaran kepada depa, dan tekan butang subscribe macam biasa. Loceng, butang loceng tu jangan lupa. Okey, kita jumpa lagi tuan-tuan.